Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita telah pun berada di akhir-akhir tahun 2022 ni, namun semangat tuan-tuan Muslimin Muslimat rahimakumullah untuk berada dalam majlis ilmu itu kan, masih lagi orang kata apa, istiqamah dia tu. Maka kita akan baca kitab apa tuan-tuan? Huru-hara Hari Kiamat. Tu pengarang dia siapa? Pengarang dia adalah Ibnu Katsir kan? Dan kitab ini diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaili. Siapa Ibnu Katsir ni sebenarnya? Kita dah sebut Ibnu Katsir ni kan. Ibnu Katsir ni yang nama sebenarnya ialah Abul Fidah Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir Al-Quraisy Al-Damashqi. Tempat lahirnya di mana tuan-tuan? Beliau dilahirkan di Majdil, sebuah perkampungan di wilayah kota Busra. Bila tu 700 tahun hijrah kan. Jadi kita baca sikit-sikit lah, nanti kita baca kemudian. Kita pergi pada tajuk yang pertama ni. Kejadian-kejadian penting yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Yang kata apa? Bila nak berlakunya huru-hara hari kiamat ni? Kan? Sebenarnya Rasulullah SAW dah cerita dulu dah. 1400 tahun dulu dah. Kita Alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, kemudiannya dikurniakan kita Islam lah tu. Kemudiannya yang hebatnya lagi, dikurniakan kita apa? Iman tu. Kan? Maka kita ada bersama-sama, dan tuan-tuan pun pernah baca dah kitab ni kan, ataupun kitab-kitab yang lain menjuruskan cerita tentang hari kiamat ni. Sebab apa? Hari kiamat ni semua kita yang mukallaf percaya bahasanya satu hari nanti, bukanlah berlaku satu hari je hari kiamat ni kan, satu masa nanti akan berlakunya hari kiamat. Bila? Wallahu alam. Nabi kata apa? Kiamat dengan dia ni macam tu aja kan. Ada hadis yang tuan-tuan pun baca, hampirnya dia kan. Mana dia berlumba tu, siapa dulu? Rupanya Nabi dulu lahir, kemudian lahir pun wafat. Tu jadi bermulalah fitnah-fitnah yang akan menjurus sehingga berlakunya hari kiamat tu. Mana kata lama tu berlaku tu kan, dia punya bunga-bunga tu. Kejadian-kejadian penting yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Yang pertamanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan memerintah kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah SAW. Tu. Ini bukan bayangan lah kan? Bukan kata kita ni sikit-sikit buat bayangan. Tak. Rasulullah SAW cerita dan bagi tahu para sahabat ni, dan kita lah, kita yang baca kitab ni, kita pun dapatlah mengetahui semuanya telah diberitahukan oleh Allah SWT. Sebab Rasulullah dia bercakap ni kan, bercakap ni kita lah, bersabda tu mana makam dia tinggi kan. Sebab kita ni manusia ni, dia hendak juga kan. Pada Rasulullah tu tak kisahlah. Yang umat akhir zaman ni ada juga, dia ada tu macam kasta. Sebenarnya kehidupan kita ni kan, di Malaysia ni pun berkasta. Kau tuan-tuan perasan tak perasan lah, kasta kan. Ni Datuk, ni Tuan Sri, ni Datin, tu kan. Ni marhain biasa. Tu.
Jadi Nabi Muhammad ni kita sebab apa kita nak orang kata apa memuliakan dia. Kita takkan nak kata dia Nabi berkata, kan. Nabi bersabda, kan. Kalau Allah dia tidak menjelma, dia mentajalikan. Jadi Nabi Muhammad SAW kita tak katalah dia mati ataupun meninggal, kita kata wafat. Agak level lah, setaraf lah dengan kalimah yang kita pakai tu. Kalau kita nak kata Ustaz Isa tu dah wafat dah, tak kena kan. Tapi bukan Ustaz Isa sini, Ustaz Sinal, Ustaz lain lah. Ustaz Isa ni tak tahu lah bila kan. Apa kata Nabi? Wa ma yantihu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni dia tak cakap saja-saja, semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi bila dia cakap melalui perasaan dia akan bagi tahu sahabat. Ini pendapat saya, bukan wahyu. Nabi akan bagi tahu. Sepeninggalan Rasulullah, pengganti dia siapa? Sayyidina Abu Bakar. Walaupun ketika itu adalah standby, Nabi standby, yang namanya Musalamah Al-Kazab tu. Dia sendiri isytiharkan diri dia, ni Muhammad ni besok, kalau Muhammad ni tak ada, akulah ganti dia. Tu kan, mana boleh ganti macam tu. Dia kena ada pencalonan pilihan raya apa semua, lebih kurang tu lah. Dia tak boleh main macam tu punya kan. Tapi Nabi ni bukan sebab pilihan raya tak. Nabi ni adalah lantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali Allah, Nabi, Rasul ini kan, semuanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Wali hakim kita, wali nikah pun kita. Kan, siapa yang jadi bapa ada anak perempuan, dia akan dilantik sebagai wali dalam Islam lah. Tapi tak jadi apa-apa pun, dia tak ada karamah apa-apa. Wali nikah tak ada karamah apa. Cuma dia bila ada tu yang dia firasat. Allah bagi wali ni, wali nikah ni dia firasat. Ibu dan bapa Allah bagi dia firasat. Tu sebab anak-anak bapa punya perkataan ni, dia ada juga dia punya tu, level dia tu. Kadang-kadang jadi juga kan. Samalah juga ibu. Itu sebab dua makhluk ni yang nama ibu dan bapa ni, jangan siapa nak zalim dia. Siapa yang ada ibu dan bapa ni, jagalah dia. Allahu Akbar. Tu pintu syurga tu, jaga sungguh-sungguh kan. Depa jaga kita dulu, Allahu Akbar. Depa jaga kita dulu, depa tu susah. Kita ni senang dah kan. Jaga anak kita tu, kita ni senang dah kan. Tuan-tuan pincin saja dah berapa ribu kan. Gaji yang sedang duk bekerja pun berapa ribu. Anak-anak pun senang dah. Tapi itulah ujian kita kan. Bapa kita dulu ujian lain, kita pula kena ujian lain. Sabar saja, jangan banyak komplain. Antara lain Nabi SAW pernah berkata kepada seorang perempuan, pulanglah kamu. Perempuan itu berkata, katakanlah bagaimana kalau Tuan tidak aku temui lagi. Seolah-olah dia dapat merasakan bahawa ajal Nabi SAW hampir tiba. Kalau kamu tidak menemui aku lagi, maka datanglah kepada Abu Bakar. Jawab baginda Rasulullah SAW. Tu yang kita pernah baca tu kan, tanda-tanda kematian. Semua manusia ni Allah akan bagi dia tanda-tanda sebelum Allah matikan dia. Sebelum datangnya malaikat yang namanya Israel tu mengambil balik ruh tu, Allah bagi tanda-tanda dulu kan. Kalau kita tengok orang tu mati mengejut, kita saja rasa mengejut, sebenarnya tanda-tanda ada dah pada orang tu yang nak mati tu kan. Samalah kita, siapa pun kan. Maka tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW kan. Jadi sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW tu ada tanda-tanda. Ada sahabat-sahabat yang dah rasa dah kan. Bila Nabi mengeluarkan sabda, Nabi kata apa? Wahai Sayyidina Abu Bakar, andai kata aku tak ada besok, engkau lah penggantinya. Ada nak Sayyidina Abu Bakar boleh tangkap tu kan. Dan Allah SWT turun pula ayat dalam Al-Quran tu kan, yang Nabi kemudian baca pula kepada sahabat-sahabat kan. Ayat apa gitu kan, bila Nabi kata telah sempurnalah semua tu, maka sahabat-sahabat tahu kan. Tu yang pentingnya orang baik-baik ni Allah bagi dia ilmu tentang memahami tu. Jadi perempuan ni pun tahu
perempuan ni kan. Siapa perempuan tu? Sekejap lagi kita cerita kan. Maka dia kata apa? Kalau aku tidak menemuimu wahai Muhammad, aku nak jumpa kamu kat mana? Siapa aku nak cari? Dah hang tak ada ni. Bila ada Nabi ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Nabi tu maha segala guru kan? Jadi tak perlulah pertikai kan. Nak tanya apa? Umat-umat akhir zaman ni, dia kata Nabi ni mazhab apa? Ikut siapa? Tak payah tanya tu lah. Dia maha dah guru, dah maha guru kan? Allah Muhammad. Allah Muhammad. Nak mazhab apa ni? Ke bawah ni lah kan? Jadi sahabat-sahabat ada masalah terus tanya kan? Tanya tu pula, kalau Nabi dah dapat wahyu tentang apa yang persoalan yang nak ditanya tu, Nabi akan jawab on the spot. Kalau belum lagi kan, manusia ni kadang-kadang dia advance. Ada manusia akhir zaman ni, oh ya Allah, dia punya pemikiran tu, dia melawan kuasa Allah tu. Dia macam tahu ni saat lagi ni nak jadi apa kan. Jadi Nabi akan tunggu dulu. Kalau Allah tak turunkan wahyu tentang apa-apa juga pun, jawapan Nabi tunggu dulu kan. Nabi ni dia bukan kata ikut perasaan ni jawab, ikut dia punya akal dah kan. Dia ikut logik akal dah kan. Islam ni bukan sebab logik akal. Nak faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni, akal tak sampai. Kita nak kata logik akal apa? Iman tu. Nak kenal Allah melalui iman, bukan melalui akal dah. Akal tak sampai. Nak cerita contoh. Kita pernah baca dulu sifat-sifat syurga ni kan. Nabi cerita apa? Nabi tak cerita secara detail. Nabi tak boleh nak cerita. Tak ada kalam yang Nabi nak ubah, nak olah tu nak cerita syurga, sebab Nabi dah pergi syurga. Nabi kata indahnya syurga ni aku tak ada nak cerita, tak boleh. Tu macam zaman-zaman Nong Sangang dia kata, aku pergi Pattaya ya Allah tu, Phuket, pantai dia Masya Allah cantik macam syurga. Tak pergi syurga, pergi Pattaya je lah, pergi Phuket tu. Seorang pula main, alah tu Phuket tak cantik tu, Maldives tu lebih pada syurga. Dia boleh kata lebih pada syurga, macam dia pernah pergi syurga. Sedangkan Nabi kata syurga ni akal tak ada kalimah, akal tak boleh nak cerita. Kalau akal boleh cerita, itu bukan syurga. Macam Dubai sekarang dia buat satu taman syurga, taman yang menyerupai syurga, tapi bukan syurga. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Kalau kau boleh cerita, kau boleh bandingkan ini macam syurga, itu bukan syurga. Syurga ni tidak ada bandingan dengan yang hak ke dunia ni. Sebab yang dunia ni Allah bagi baru 1% nikmat dia. Yang di dalam syurga ni 99 nikmat lagi. Kita nak cari perkataan mana lagi? Tu yang orang kata apa? Nikmat yang Allah nak bagi kepada kita ni, yang kita pun kadang-kadang Allahu Akbar kan, minta ihsan Allah lah, rahmat Allah, kasih sayang Allah ajalah kan tu. Namun ternyata benar bahawa yang memerintah kaum muslimin sepeninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menulis surat wasiat bahawa Abu Bakar yang akan menggantikan kedudukan baginda sebagai khalifah, tetapi tidak jadi kerana baginda tahu para sahabatnya takkan berpaling dari Abu Bakar. Ini kerana mereka mengakui keunggulan dan keutamaan Abu Bakar sebagai orang yang pertama sekali memeluk Islam. Dan kenapa tak jadi? Nabi nak documented tu, Nabi nak tulis bahasanya sepeninggalan saya ni nanti Sayyidina Abu Bakar dah. Nabi rasa tak perlu, sebab Nabi begitu berkaitan dengan ni orang-orang sahabat-sahabat yang ditinggal ni, memang tak payah sebut kata ini arahan daripada Muhammad SAW, ikut terus. Tak ada kata mana dalil, mana dalil, mana dokumen, tengok. Tak perlu. Kita sekarang kena nak buat wasiat kan, nak buat hibah kan, nak buat apakah hadiah kan, dengan ini saya kena buat. Kalau pakai mulut, bukan kata orang lain, adik-beradik pun. Ni depan-depan ni beradab ni, 4 beradik. Ni hampa 4 beradik ni semua ada kan. Ni ayah ni pun tak lama lah, ayah ingat macam ni lah.
Rumah yang dekat Sabak Bernam tu ayah bagi kat Alung. Kan? Yang kat Sungai Udang tu Allah bagi dekat ni. Angah Rabah kan. Bagi dah. Yang nombor 4 dapat kat Sepang, yang nombor 1 dapat kat ni lah. Semua. Mati pergi bapak tu. Kan? Bila mati pergi bapak tu, ingat anak-anak nak dengar tu. Dia nanti komplain balik. Dia kata macam mana bapak boleh bagi hang kat rumah kat Kuala Lumpur tu. Hang ni bapak sayang lebih kan tak? Tak aci tu. Bergaduh pula dah. Dia kira main aci pula masa tu. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Kita nasib baik kita dah jadi bapak. Tuan-tuan pun dah dapat pembahagian masing-masing lah. Ni masing-masing ni 3-4 kelong lah tanah seorang-seorang. Tengok muka pun tahu. Kan? Macam Allahumma tuan-tuan, macam tu. Saya ada kuliah di Jalan Kebun tu, Batu 9 apa. Jalan Marbuk. Surah Asyam. Tuan pernah dengar. Tanah tu diwakaf oleh bapa. Jalan Kebun dulu, Jalan Kebun siapa nak pergi beli? Kan? Dah naik dah apa semua tu. Lebuh raya pun dah lalu dah tepi surau tu. Tanah tu pula dia pergi nilai-nilai, anak dia main nilai. Anak dia dengan rambut merah apa semua tu mari nilai. Tengok dia ada 3 juta. Claim balik lah. Kan? Claim lawan ambil lawan mai. Menang ke anak tu. Tak mengagau. Kan? Ahli Jemaah Hasyam tu dah buat masjid surau dah satu macam dah dengan mak tafiz semua. Dah apply untuk nak buat solat jemaah dah. Tak sempat nak buat solat jemaah. Menang ke dia? Tu dulu. Dulu tak apa lah, budak tu masih kecil lagi. Ni ayah nak bagi tanah ni wakaf, boleh kat Jalan Kebun. Bagilah ayah Jalan Kebun ni, siapa nak pergi duduk? Anak kata dulu. Bila mai tengok-tengok dengan highway ni atas bawah semua ada. Kan? Tak jadi ya. Dulu ayah pun dah mati dah. Kan? Kita ambil ni kita jual 3 juta je. Allahu Akbar tu. Tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab apa Sayyidatina Khadijah? Allah Taala kurniakan dia apa? Ni chief of the segala bidadari ni, segala bidadari dalam dan syurga. Dan pengorbanan Sayyidatina Khadijah daripada hero ke zero. Daripada orang kaya ni terus masa nak meninggal, masa nak wafat tu apa pun tak ada, bagi segala-galanya, maka Allah bayar balik tuan. Allah nak cerita apa tuan? Kalau kita boleh buat macam tu tuan, Allahu Akbar. Kalau kita boleh sedekah, boleh infak semua tanpa fikir dah, kita nak fikir aku lagi nak makan apa. Kalau boleh sampai that level, memang ganjaran, memang Allah suka orang yang macam tu. Tapi Allah pun tak haraplah kita macam tu. Allah tahu kita nak bagi pun kita fikir aku minggu ni saja ni cukup ni 50 ni. Nak makan apa pula tu? Tu kita. Tapi bukan kita kat sini, kita tempat lain. Kita tempat lain, kita sini saya rasa boleh lah buat itu. Bagi semua ni. Kalau ikut-ikut boleh tak nak bagi semua, kita bagi. Alah tak apalah, aku 3-4 hari lagi pencen lah. Pencen masuk lah. Bagi semua. Oh Allah bubuh markah tu. Makam tertinggi tu. Nak cari kekuatan tu lah. Dia bukan, it is not a matter of apa yang nak bagi tu, kekuatan tu. Tuan-tuan, orang Allah boleh bagi orang banyak harta, tapi kekuatan nak bagi tu tak boleh. Sikit lah. Sikit tu pun Allah berkira-kira tu. Dia berkira tu isya lagi ni. Padahal Allah bagi kat dia berlambak tu dia tak pernah kira pun. Tu beza kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah lah, insya-Allah kita minta ke Allah kan, supaya apa, kita dia bagi kekuatan untuk melakukan segala kebaikan. Kita dah rasa semua dah tuan-tuan. Saya cukup yakin ni dalam Dewan Solat ni semua nikmat Allah kita dah rasa dah. Mana negeri kita tak pergi di Malaysia ni, mana ceruk tak pergi, semua pergi. Apa jenis makanan kat Malaysia semua kita sapu. Bukan sapu-sapu, kita makan bihan. Tapi tak ada lah sampai biji kelapa sawit pun kita makan. Tapi kita makan juga, dia buat minyak. Punya nikmat tu. Kan? Tu sebab zaman sahabat tu, zaman sahabat kita pernah dengar cerita zaman sahabat. Ni cedera parah ni 3 orang. Sebab apa? Orang
dalam akhir-akhir hayat ni, tengah-tengah bergelumang dengan sakaratul maut tu, dia akan minta air. Kan, dahaga. Mana di situlah kita tahu dah, rezeki yang Allah bagi yang berbentuk cecair ataupun air, tu ya. Takat 2-3 titik dia tak boleh bantai satu botol, tak boleh. Tu last drop of the rezeki. Sahabat ni pun kata, saya daga, dia pun bagilah satu botol. Dia tengok-tengok yang sebelah dia pun kata, saya pun daga, dia bagi pula. Padahal dia tak minum lagi. Dia kata, tak apalah, aku semalam dah minum dah 2 hari. Yang ketiga pula minta, bagi pula. Yang kedua tak ada nak minum lagi. Yang ketiga pegang-pegang botol, mati. Patah balik ke sembah tu. Nombor 1 pun mati, 2 tengok. Tu pengorbanan tu. Macam kita puasa lah, puasa. Masa puasa tu boleh tengok. Masa nak buka tu, kita duduk tenang-tenang. Orang berebut macam-macam kambing, kalau lem sheng ke apa ke bu. Kita relax. Kita bantai tamar tu je dulu. Tu. Andai Allah, lepas makan tamar tu, mati kita, tuan-tuan. Allah nak bubuh makam kita tu dekat mana, tuan-tuan? Mesti tingginya, the highest level tu. Sebab apa? Masa tu boleh tu, kita ada kesempatan nak berebut makan tu, sama-sama lapar. Tapi kita ambil jalan apa bertenang tu. Sekali lagi aku balik rumah, memang kau sapu. Tak sempat nak sapu. Malaikat masa sapu dulu. Tu. Kan? Tu Allah SWT. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kan? Begitu juga sabda Nabi SAW. Tadi. Ketika hendak menulis surat wasiat bahawa Abu Bakar yang akan menggantikan kedudukan baginda sebagai khalifah, tetapi tidak jadi kerana baginda tahu para sahabatnya tak akan berpaling dari Abu Bakar. Ini kerana mereka mengakui keunggulan dan keutamaan Abu Bakar sebagai orang yang pertama sekali memeluk Islam. Sabda Nabi SAW dimaksudkan ialah, Ya aballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah dan orang mukmin menolak selain Abu Bakar alaihissalam. Tu. 4 sahabat ni, tuan-tuan, 4 sahabat ni, dia ada keistimewaan masing-masing. Sayyidina Ali dia tahu level Sayyidina Abu Bakar ni macam mana. Dia pun tahu level Sayyidina Umar ni macam mana. Sayyidina Umar pun tahu level dia dengan Abu Bakar ni macam mana. Jadi dia tidak ada jadi satu apa tu? Jadi satu halangan. Nabi nak lantik ni ke? Selepas Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ni yang 2 lagi ni bawah ni, Sayyidina Osman kan. Tak ada aku kata apa, aku lagi hebat lah pada Sayyidina Umar. Dah. Tu masing-masing sahabat masing-masing kelebihan. Kan? Jadi tidak ada kot kata nak rebut jawatan tak. Yang rebut jawatan kita aja. Kan? Tu. Tak pilih jadi ini pun AJK masjid tak main dah surau. Kan? Bersabda Rasulullah SAW lagi, billazina min ba'di Abi Bakri wa Umar. Patuhilah kamu sekalian kepada 2 orang sepeninggalanku, Abu Bakar alaihissalam dan Umar radhiyallahu alaihissalam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sayyidina Umar pun tahu. Nabi pun tahu level-level ni. Tuan, orang yang menjadi pioneer masuk Islam ni, Nabi tahu. Pengorbanan mereka cukup Nabi tahu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi yang menurutnya bahasanya hadis ini hasan. Yang ni hadis yang baik. Yang keduanya, kaum muslim akan menakluk Mesir. Tu. Tanda kedua apa? Kaum muslimin akan menakluki Mesir. Mesir ditakluk pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu oleh Amr bin As tahun 20 Hijrah. Seawal 20 Hijrah tu. Kan? Tak lama selepas Nabi wafat, 10 tahun kemudian. Dalam sahih riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW bersabda, innakum sataftahun aradan yuzkaru fiha al-qira fastawsu bi ahliha khairan fa illahum zimmatan wa rahim. Sesungguhnya kamu akan menakluki sebuah negeri yang ada disebutkan di sana istilah qirat. Maka lakukanlah penduduknya dengan baik. Ini kerana mereka berhak mendapat perlindungan dan ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Nabi itu cerita, belum perang lagi Nabi cerita. Nanti kalian akan menakluki tempat ni.
Bila dah menelan kejam, buat elok-elok kepada tawanan. Nabi macam boleh bayang tu. Itu yang kata Nabi. Nabi bukan Tok Nujum tak. Nabi bukan kata, oh ni nanti ada. Nabi Allah akan cerita kat Nabi. Tu. Sebab Nabi Muhammad ni special sikit. Habis. Yang ketiganya, Parsi dan Rom akan musnah dan takkanlah muncul kembali. Takkan muncul kembali. Parsi dan Rom. Sampai sekarang tak bangkit-bangkit. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara baik dari baginda dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Iza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, wa iza halaka Qaisiru fala Qaisar ba'dahu, wallazi nafsi biyadih latunfiqun nakunuzuhuma fi sabilillah. Apabila Kaisar ini telah mati, maka takkan ada kaisar lagi sesudahnya. Dan apabila Kisra itu telah mati, juga takkan ada Kisra lagi sesudahnya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan membelanjakan gudang-gudang kekayaan mereka berdua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Punya banyaknya harta ghanimah yang tentera Islam dapat. Apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW benar-benar terjadi. Sama seperti yang baginda kabarkan pada zaman Abu Bakar, Omar, Osman radhiyallahu berkekuasaan Kaisar yang waktu itu bernama Heraklius tersingkir dari Syam dan seluruh jazirah. Kekuasaannya kemudian terbatas di Rom sahaja. Orang Arab memang biasa menyebut Kaisar kepada siapa sahaja yang menjadi penguasa Rom berikut, iaitu Syam dan Jazirah. Yang orang putih dia buat filem Heraklius tu. Opanya orang putih ni dia baca kitab. Mana dia tahu nama Heraklius tu. Opanya dia baca sirah. Tu. Tapi dia buat Heraklius tu kuat, memang kuatlah Heraklius ni. Tapi dia buat cara kuat lain lah. Kuat macam apa? Macam sekarang ni kira kuat tu kira macam apa yang hijau tu. Hak. Tu hijau. Lepas tu ada hak perempuan pula. Tak tahu lah perempuan ni dia panggil apa. Yang lelaki panggil hak, yang perempuan dia panggil kahak kot. Tak tahu. Hak dengan kahak. Nak tunjuk kuat tu. Nak bagi kita seronok tengok gitu lah. Kita pun tentu pun tonok lah. Tapi tak ada lebih puas sangat. Kan? Tu. Habis. Hadis ini sebentar lagi akan kami sebutkan lagi insya-Allah dengan sanad dan mantan selengkapnya. Adapun Kisra sebagian besar kuasaannya lepas pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu dan tamat sama sekali pada zaman Osman radhiyallahu. Ada pula pendapat yang mengatakan pada tahun 32 Hijrah. Segala puji dan kurnia milik Allah jua kiranya. Tu. Kan ini pendapatlah. Perkara ini telah dibahaskan secara terperinci dalam kitab Al-Bidayah, termasuk kisah kutukan Rasulullah SAW terhadap Kisra ketika mendengar bahawa raja itu mengoyak surat. Tu. Nabi utus surat kepada salah seorang daripada Raja Kisra. Sahabat-sahabat yang bawa ni mula dibunuh. Lepas tu dia tak baca surat tu, dia koyak. Koyak surat yang Nabi tulis memang mengundang bala. Kan? Tu. Maka tumpas dia. Kan? Waktu itu Nabi SAW berdoa agar kerajaannya dimusnahkan dan hancur lebur. Ternyata doa baginda SAW menjadi kenyataan. Tu. Kan? Ini pula bukan ramalan. Ini juga sabda Nabi SAW. Nabi peringatkan Umar bin Al-Khattab akan terbunuh. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Huzaifah radhiyallahu anhu mengisahkan, kami sedang duduk berdekatan Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia berkata, siapakah di antara kamu sekalian yang hafal hadis Rasulullah SAW mengenai fitnah? Saya jawab. Saya jawab siapa? Huzaifah. Aku, dia kata. Umar radhiyallahu anhu berkata, ucapkan sesungguhnya berani juga kamu ini. Saya katakan Rasulullah SAW pernah menyebut fitnah yang dialami oleh seorang lelaki dalam keluarganya, harta diri, anak dan jiran tangganya. Ini semua boleh dihapuskan dengan solat, sedekah, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kata apa? Takdir. Qada dan qadar. Dia boleh berubah dengan doa. Jadi sahabat-sahabat ni tuan-tuan, ketika Nabi mengajar tazkirah ke,
usrah ke apa. Kadang-kadang bukan sahabat ni semua ada. Masing sahabat-sahabat ni sibuk masing-masing kan. Jadi kadang-kadang apa yang Nabi sampaikan tu ada sahabat yang tak dengar. Maka satu hari Huzaifah ni kata apa? Kan? Dia dengar Nabi cerita apa? Tentang Nabi dia pernah menyebut fitnah yang dialami oleh macam ni. Ketika tu Sayyidina Umar tak ada. Kan? Fitnah ni boleh berubah dengan doa. Kan? Kalau tak. Tapi Nabi Muhammad SAW bila Nabi cerita semua ni tentang sampailah cucu dia yang dipenggal kepala, Nabi tahu. Kenapa Nabi tak minta doa ke Allah? Sedangkan cucu yang dia sayang tu boleh aja. Ya Allah Tuhanku, kan, kau hindarilah fitnah yang bakal kena kepada kedua cucu aku ni, ataupun sahabat-sahabat aku ni yang mati nak kena ditikam semua. Dah. Kan? Nabi tak jarang. Nabi yang mana Allah takdirkan, Nabi tak mau ubah. Walaupun boleh. Nabi redha. Tu. Sama dengan kita. Kalau sakit ya Allah. Kan? Orang cerita, tapi tak ada lah sekarang ni orang boleh cerita lah. Kau ni besok nanti kau mati aksiden tu. Kan? Ataupun doa ya. Padahal siapa dia tu bukannya Nabi ke siapa. Kan? Tak payah. Kemudiannya Umar radhiyallahu berkata, bukan ini yang aku maksudkan, tetapi yang aku maksudkan ialah fitnah yang bergejolak laksana gelombang laut. Saya berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya antara anda dan fitnah itu adalah pintu tertutup. Umar radhiyallahu berkata, celaka pintu itu, aku akan dibuka atau dilanggar. Bahkan dilanggar, jawabku. Umar radhiyallahu pun berkata, kalau begitu pintu itu takkan boleh ditutup lagi buat selama-lamanya. Benar kataku. Setelah mendengar riwayat daripada Huzaifah, maka kami bertanya kepadanya, Umar radhiyallahu sepertinya tahu siapa yang dimaksudkan pintu itu. Ya, jawab Huzaifah, sesungguhnya aku telah menceritakan kepadanya bukan hadis yang keliru. Perawi hadis ini, yakni Syaqiq berkata, namun kami takut bertanyakan kepada Huzaifah siapa yang dimaksudkan pintu itu. Dengan demikian kami katakan perkara tersebut kepada Masruq supaya dia bertanyakan kepada Huzaifah, dan ternyata jawapan pintu itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Tu. Orang sahabat-sahabat pun dah tahu dah bila Nabi cerita. Kan? Sebab apa? Ketika kita pernah dengar satu hadis, Nabi pergi berehat di dalam kebun. Dan seorang sahabat jaga depan tu. Bukan Nabi suruh pun. Kan? Dia secara sukarela, ya Rasulullah, tuan duduklah dalam taman ni. Kan? Hiburkanlah hati dengan air kolam yang sejuk itu. Saya jaga, saya akan tentukan tak ada siapa yang kacau tuan. Kan? Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar pun datang. Datang tengok-tengok. Kan? Sayyidina Abu Bakar geng-geng tak payah pakai wish pun. Kan? Dia tahu dekat mana Nabi suka duduk. Tengah hari Nabi suka kat mana, petang. Tu sahabat. Kan? Tu. Jadi dia pun datang jumpalah sahabat yang duk jaga ni, konon jaga Nabi ni. Kata, wahai Syekh, anda nak jumpa Rasulullah. Walhal dia tu Sayyidina Abu Bakar. Bukan kata Haji Abu Bakar. Pak mentua Nabi dan sahabat kanan lagi. Dia boleh randuk je. Dia boleh langgar ada. Tu yang kata adab ni tuan Allah. Sahabat dengan sahabat ni beradab sungguh lah. Ya Allah. Oh, itu. Kan? Tu. Jadi Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar kata nak jumpa Rasulullah. Dia pun kata, tunggu Ustaz. Si Fulan ni pun pergilah jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ada sahabat tuan, Sayyidina Abu Bakar nak jumpa tuan, boleh ke? Tu. Nabi kata boleh. Suruh dia masuk. Sayyidina Abu Bakar pesan dekat dia, Sayyidina Abu Bakar fil jannah. Tu. Dia pun beritahu, dia kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bagi masuk. Dia kata tuan ni syurga, ahli syurga. Allahu Akbar. Kan? Kita kalau orang kata macam tu pun okey dah. Tuan selamat datang. Tuan ni akan menang jackpot ni 20 juta. Seronok kita. Kan? Kita pun dah fikir bila pula aku main judi ni nak kena? Pakai tak kena berangan yang tu lah. Tu. Kemudian Sayyidina Umar pula masuk. Fil jannah juga. Sayyidina Uthman masuk. Fil jannah pula. Tapi dia kata apa? Tapi tu. Nabi kata tapi. Dia ni mati lambat sikit sebab kena fitnah.
Sayyidina Ali pula masuk fil jannah juga. Mati juga difitnah, dibunuh. Allah. Tu masing-masing tahu lah. Kan Sayyidina Osman kena fitnah. Kata kan pakai kuasa veto lah ketika mana-mana menjadi Amirul Mukminin. Tu. Fitnah. Siapa yang bagi tahu? Nabi. Ini Allah Taala. Kan. Habis. Demikianlah apa yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi setelah terbunuhnya Umar radhiyallahu pada tahun 23 Hijrah. Tak lama selepas Nabi wafat 13 tahun. Kan? Allahu akbar. Terjadilah berbagai fitnah di tengah masyarakat di mana penyebab tersebarnya fitnah-fitnah itu adalah terbunuhnya Umar. Kan? Dibunuh oleh siapa? Abu Lulu'ah. Tu. Macam-macam versi lah. Sebab apa dibunuh tu. Ada kata setengahnya Abu Lulu'ah ni yang buat senjata yang ditikam tu. Senjata yang dua mata. Pergi tarik. Kan? Macam panah, besar panah. Kalau pergi tu, kita nak tarik, dia tarik terus ya. Kan? Kena potong tu. Pandai-pandai dia lah buat. Yang apa? Lambat 5 minit. Yang seterusnya Uthman bin Affan radhiyallahu akan mengalami cubaan berat. Pernah juga Nabi SAW memberitakan bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu termasuk penghuni syurga. Tu fil jannah. Disebabkan bencana yang menimpanya, ternyata berita tersebut benar-benar terjadi. Uthman radhiyallahu dikepung di rumahnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kisahnya sendiri. Lalu dibunuh sebagai syahid yang sabar dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meredainya. Tu dia kena bunuh dengan Abdullah bin Sabah. Tu punca-punca kan yang Syiah adalah kan dibunuh tu di dalam rumah sendiri. Di depan isteri dia. Isteri dia berkerat tangan ni. Kerat jari. Allahu akbar tu kan. Dengan sabar dan ikhlas. Berkenaan dengan kisah pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, kami telah menyebutkan hadis-hadis yang memberi peringatan dan pemberitahuan sebelumnya tentang bakal terjadinya peristiwa itu. Semuanya ternyata benar terjadi sama seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kan? Yang Nabi isyaratkan, yang dekat dengan Nabi itu berlaku dah. Ni kita ni pun sama. Apa yang Nabi cerita tu semua berlaku. Berlaku dah. Dia tidak terhenti di situ. Dia akan berterusan. Itu sebab kata Nabi Muhammad SAW, berlakunya fitnah ni, dia bukan kata ada lag dah. Kod selepas 5 tahun berlaku pula tak. Dia akan terus. Dia setiap pelosok dunia akan berlaku. Termasuklah kita ni pun. Dia akan berlaku. Sehinggalah Nabi kata apa? Fitnah ni berlaku macam kita tarik tasbih tu. Biji dia dia jadi macam tu. Sampailah yang ke-10 yang terbesar tu, dia akan jadi. Lepas yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7. Terusan. Dia tak ada terhenti. Macam ni. Yang tuan-tuan tak terasa tu sebab apa? Tu penting dia. Orang lain dia berasa. Tuan-tuan sebab apa? Tuan-tuan ni dari kalangan orang-orang yang beriman. Orang beriman dia tak rasa. Ini Nabi sebut. Bukan saya sebut, Nabi sebut. Orang yang beriman dia tak rasa. Dan orang beriman juga dia tidak akan merasa lapang, dia tak akan merasa apa pun. Kan kita dengar ada satu usul lah. Dia kata kita kena simpan makanan banyak, nanti akan berlaku kemarau apa. Kan? Orang beriman tak payah. Orang beriman pagi dia lapang, dia kata subhanallah. Tengah hari walhamdulillah. Petang wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bukan masa tu lah nak sebut. Sekarang ni sebut. Sekarang ni biasa-biasa sebut. Kan? Makanan memang tak ada. Kan? Marilah kemarau ke apa ke, orang beriman dia akan tenang. Tapi setenang-tenang dia pun tak kata lah, ni apa hamba kalut tak ni? Tak, dia tak kata. Dia akan preserve untuk diri dia. Dia tahu. Apa yang akan berlaku dia tahu. Itu yang Allah kata apa? Itu yang Tok Khatib pesan tu. Kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di hujung nanti akan
Ada keistimewaan dia. Tu. Tuan-tuan, Allah kalau dia suruh, bukan saja-saja. Bukan untuk jangka pendek. Bukan untuk jangka pendek saja, jangka yang paling panjang sekali. Kita semua besok akan menghadapi jangka yang, bukan jangka suhu, jangka yang paling panjang sekali. Tak tahu lah berapa bilion tahun, berapa ratus juta tahun, tak tahulah. Yang lapak, yang dahaga, yang pening, Allah, saya cerita kan, ketenangan yang Allah bagi orang beriman kan, untung kita kan, minta-minta sampailah ke jannah tu kan. Kita tak mau tenang kat padang mahsyar aja, sampai ke jannah kan. Sebab syurga ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa juga yang tuan-tuan amalkan kat dunia ni, tuan-tuan jadi ahli sedekah, ahli sedekah, ahli sabar, semua ada. Ikut suka. Tuan-tuan nak masuk pintu mana dah? Ni pintu sabar, masuk. Tuan-tuan rasa tak mau pintu sabar, pergi pintu sedekah pun boleh pergi. Nikmat yang Allah nak bagi, Allahu Akbar tuan-tuan. Mahligai yang tuan-tuan yang akan duduk ni, Nabi kata apa? Mahligai itu dibuat daripada batu bata. Bukan batu bata yang kat dunia ni. Batu bata kat dunia tak ada apa. Batu bata tu, batu dia tu buat daripada perak dan emas. Bukan perak dan emas yang kat dunia ni, yang kat akhirat tu, yang kat syurga. Memang is. Wallahu alam. Kita bagi laluan kepada azan. Boleh berduet ni. Azan berduet. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Wallahu alam, kita sambung tahun depan. Tahun depan kita sambung pula. Setahun cuti. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asna insana fi qusl allazina amanu wa salihatu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana ila 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami. Allah, ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum.